مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Baik. Kemudian kita lihat tatmimul faedah. Ini kesempurnaan faedah. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani sengaja dia tambah hukum berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan kitab Munyatul Musalli berkaitan dengan solat, dah khatam dah kita. Alhamdulillah selesai dah, banyak dah yang kita sebut hukum hakam berkaitan dengan solat. Tapi ini tambahan yang dianggap oleh Syekh Daud Fatani banyak faedahnya. Sebab tu dia kata tatmimul faedah. Pada menyatakan yang bergantung dengan raja dan barang yang bergantung dengan dia. Hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ini pemerintahan. Kat sini kita nampak Fatani dia bukan sebagai Tok Gunipah. Tak. Dia juga tokoh dalam politik. Syekh Daud Fatani. Orang yang cenderung dalam politik Islam. Lepas tu dia kata apa? Dia tanya, orang yang memerintah, pemerintah, tak kira sultan, raja, menteri, hampa kena tahu. Kalau dok syok, sono, dok genggam duit banyak, ni hampa kena tahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqirus sultan wa ajiluhu fa innahu izzullah wa zilluhu fil ardi idza kana adla. Muliakan oleh kamu akan sultan dan besarkan kamu akan dia, maka bahwasanya ia ketinggian Allah Ta'ala dan bayangnya di dalam muka bumi apabila ia adil. Apabila ia adil. Dalam hadis ni Ibn Abbas dia kata Rasulullah bila kita ada pemerintah. Siapa yang memerintah? Dia tak sama negara. Kami raja. Raja yang kawal semua. Oh, hampa raja. Kami Perdana Menteri. Orang lain pula kata tak, kami presiden. Dia begitu. Tak kira lah. Apa pun nama mereka, ianya sebagai satu orang yang berkuasa ke atas rakyat jelata dia. Maka apa tindakan kita, dasar pada hadis ni apa tindakan kita? Kena sanjung dia, kena muliakan dia. Apa maksud? Jangan hina. Itu mulia, lawan dia apa? Hendaklah kamu muliakan dia. Itu maksud apa? Jangan hina dia. Jangan hina dia. Pasal apa tak boleh hina? Sebab dia pemerintah. Ya kan? Dia pemerintah. Weh, sonoklah jadi pemerintah, tak boleh orang duk hina dia. Jadilah pemerintah. Dah rasa seronok, jadilah pemerintah, orang tak boleh nak hina hang. Dia begitu. Pasal apa? Pasal bila jadi pemerintah, kena muliakan dia, tak boleh kita menghinakan dia. Pecah lu sampai habis. Dan besarkan kamu akan dia. Maksudnya hormat. Hormat. Jangan pelekeh dia. Jangan remeh-temehkan dia. Jangan perli-perli. Jangan potong kepala dia, kepala Doraemon, Jangan buat macam tu. Dia kata saya pandai edit. Jangan. Awan elok-elok pakai jaket apa semua, edit jadi pakai baju bikini. Itu saya mulia kan? Ni kepala otak tak betul. Itu bukan mulia, itu menghina. Gitu. Tu saya nak edit apa? Tu asal nak edit apa? Tak boleh saya nak buh serban ke? Jangan. Belah no tak boleh, belah ni pun tak boleh. Lah dia tak pakai apa? Lantak api dia tak pakai apa? Tak boleh lah, kita kenalah bagi dia Islamik sikit, berjanggut. Jangan. Sama tak kalau gambar hang orang buat macam tu? Saya berani ke? Tu hang tahu puak. Dia tahu pula kalau orang edit muka dia marah. Tak boleh. Belah mana pun tak boleh. Biar ke dia macam tu. Cuma
Kalau kita jumpa gambar pemerintah kita yang mengaibkan, sorok. Itu maksud kita muliakan mereka. Sorok, simpan, jangan dedahkan. Gitu. Mana boleh, ini peluang yang nampak. Ini pesanan Nabi kepada kita. Muliakan mereka, hormat betul-betul, besarkan diri mereka itu, maka bahasanya ia adalah ketinggian Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, izz. Izz, betul lah kemuliaan, juga maksudnya apa? Kemuliaan, dan mereka adalah bayang Allah Ta'ala di muka bumi. Tapi ujung apa dia? Iza kana adlah. Sekira mereka tu adil. Maksudnya apa? Kalau zalim tiada kemuliaan bagi mereka. Tapi mereka pemerintah. Ada syarat kat ujung tu. Iza kana adlah. Kalau mereka zalim. Apa zalim? Zalim mereka tak bagi kita pergi masjid. Yang ni tak apalah, nak kata apa silakan. Pasal apa? Pasal ini bukan dah adil tapi sudah zalim. Dia jadi pemerintah, dia kata apa? Dia kata orang lelaki tak kira siapa. Mesti seluar pendek. Apa ni? Yang ni bukan adil lagi lah. Ini sudah zalim. Habis majlis surah mau tutup. Yang ni lagi lah. Tapi kalau sakat apa? Sakat kita rasa diri kita sendiri rasa tak puas hati, jangan duk baca macam tu. Orang lain macam mana? Duk kira diri hang. Gitu kan. Baik. Dan riwayat ini ada dalam kitab Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir. Riwayat ini. Daripada situ mungkin itu sumbernya, wallahu ta'ala alam, Syekh Dr. Qatani ambil. Sebab apa? Sebab bila kita lihat, kita buat satu pembacaan, riwayat ini berada dalam kitab Tarikh Dimashq. Oleh Al-Mufassir, ini orang terkenal dalam sejarah Islam, dia tokoh sejarah, dia ulama hadis juga, muhaddis. Mufassir siapa dia? Iaitu Imam Ibnu Asakir. Dengan ketokohan dia, dengan kehebatan, tapi ingat, walaupun memang dia ni hebat, ada karamah. Siapa dia? Ni, Imam Ibnu Asakir. Namun dalam sanad hadis ini ada beberapa perawi yang bermasalah, termasuk yang dituduh sebagai memalsukan hadis. Oleh kerana itu, ulama menegaskan riwayat ini adalah palsu. Tapi ada riwayat yang banyak selain daripada yang ni. Tapi kita dah baca yang ni, tu macam mana Ustaz? Boleh pakai ke hadis ni? Bila tanya macam tu, maka kita kata apa? Hadis ini dianggap sebagai hadis yang palsu. Sebab apa? Sebab banyak perawi-perawi yang bermasalah, termasuk satu orang yang dikenal pasti memalsukan hadis ada dalam sanad hadis ini. Gitu. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, kataku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan daku ya Rasulullah, daripada ini sultan yang hebatlah segala manusia baginya. Sampai habis manusia nak kena dengar kata dia. Maksud manusia tu rakyat. Nak kena taat. Tak boleh bantah dia. Tak boleh dahaka ke dia. Apa dia kata kita kena terima. Wahai Rasulullah, Sayyidina Umar, dia kata kat Nabi, wahai Rasulullah, khabarlah kat aku. Macam mana keadaan sultan ini ni. Pemerintah ini ni. Sampai macam tu hebat. Dan rendah baginya segala tubuh manusia. Manusia kena hormat. Kalau dia lalu nak kena sambut. Kena bermanis muka. Macam mana keadaan ni? Keadaan pemerintah ni macam mana? Saya nak tahu ni. Maka sabda Nabi SAW,
iaitu bayang-bayang Allah pada muka bumi. Maka apabila baik ia, maka baiknya pahala dan atas segala kamu syukur. Pemerintah yang memerintah kamu tu, sekiranya kalau dia baik, dia ikhtiar untuk yang terbaik. Segi dia kita lihat tak adalah kemungkaran yang ketara. Ada macam yang kita duk buat jugalah, serupa kita lah. Jangan kata kita bersih. Kan? Kita pun kan teruk daripada dia mungkin. Kan? Biasa kita manusia, dia kan malaikat. Dia kan rasul, dia kan nabi. Ada cacat celak. Alah cacat celak, kita belungguk cacat celak. Dia tak sah buat ukuran macam tu, jangan. Sekira kalau ikhtiar usaha dia ke arah kebaikan, dia dapat pahala. Kita alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dia begitu. Dan apabila dia jahat tak? Jahat. Hantar mana dia jahat? Mana beritahu? Jangan. Itu sudah menyangka buruk. Kan? Sila hang keluar gua ke? Baru keluar gua ke? Orang semua pakat tahu dia jahat. Dia berapa orang mati? Saat-saat dia jadi ketua tak ke? Sehari-hari 5 orang. Pakat berebut bunuh diri. Berebut bunuh diri? Macam tu ke? Nak kata baik kot mana? Itu contoh kan. Jadi Nabi kata pada, apabila ia jahat, maka dosa atasnya. Dia tanggung dosa. Dia tanggung kita. Dan atas kamu sabar. Nabi kata. Sabar. Kita macam mana ni? Kita macam mana? Jahat ni. Tak sedap hati kita ni. Dia jahat. Sabar. Nabi kata. Sabar. Dia. Sedaplah dia. Kita sabar dia. Dia dosa. Dia buat tu, dia buat jahat. Dia tanggung dosa. Dia berdosa. Kita sabar. Nabi kata macam tu. Tak setuju. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat minta nak bertindak kasar. Bolehkah? Tak nak lawan dia? Bolehkah kita nak tentang dia? Bolehkah? Nabi kata jangan. Selagi dia solat, dia tak halang kita solat. Dia solat dah, alhamdulillah. Kita yang lambat. Dia tepat masa. Nampak kita yang teruk daripada dia. Dia jaga sembahyang. Setakat mana dia mampu. Tak apalah, itu peribadi dia. Tak usah duk sesat. Aku nak sesat juga. Dia sembahyang kata sembahyang. Pukul berapa dia sembahyang. Jangan jadi teruk macam tu. Dan kita sendiri macam mana? Kita sembahyang. Dia kacau tak? Dia tak kacau. Dia bagi lagi peruntukan. Apa tak cukup? Hantar surat. Dia begitu. Tak ada masalah apa. Maka Nabi kata jangan bertindak kasar untuk meruntuhkan kerajaan dia. Jangan. Pasal apa? Pasal masih lagi dia benar kita melakukan ibadat-ibadat. Tapi ada jahat dia buat. Itu dia jahat. Dia dengan Allah Ta'ala dia tanggung dosa. Kita sabar. Tapi kalau dia buat baik, alhamdulillah, syukurlah sungguh-sungguh dia dapat pemerintah yang begitu. Ni riwayat yang kedua kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un